Kalau 50 buku setahun, jadi lebih kurang 4 buku sebulan. Jadi seminggu satu buku, boleh ke? Dalam video ni kita akan kupas apa tips yang kita semua boleh guna untuk capai 50 buku setahun. Kenapa nak kena baca 50? Kajian menunjukkan yang CEO yang berjaya dalam dunia ni semuanya membaca secara purata 56 buku setahun. Dan bagi saya pula, baca buku ni sebenarnya ada dua sebab. Satu, untuk tahu apa yang perlu dibuat, dan satu lagi untuk tahu apa yang jangan dibuat. Saya bagi contoh. Kalau anda minat dalam bidang perniagaan dan satu hari nanti nak buka bisnes sendiri, maka anda kena baca buku tentang bisnes, startup, management dan sebagainya. Disebabkan anda belum ada pengalaman dalam bisnes, pengalaman orang yang tulis buku ni lah yang akan menjadi sandaran kita bila berbisnes kelak. Kalau kata penulis tu ada 30 tahun pengalaman berniaga, mesti dia akan tulis semua yang dia dah belajar dan paling penting apa kesilapan-kesilapan dia dalam buku tersebut. Ilmu ni lah yang anda perlukan sebelum berniaga supaya anda tak perlu spend 30 tahun untuk buat balik kesilapan-kesilapan tersebut. Apa pun kejayaan anda dan apa pun minat anda, percayalah ada banyak sangat buku-buku di luar sana untuk anda baca supaya anda lebih ke hadapan dalam kerjaya dan dalam minat anda. Sebab itulah orang yang berjaya ni dia baca 56 buku setahun. Sebab tu dia berjaya, sebab dia belajar dari orang lain apa yang boleh dibuat dan apa yang jangan dibuat dalam sesuatu benda tu. Tapi iyalah kan, dia orang dah kaya, dah banyak duit, bolehlah cari masa nak membaca. Kita pula siang kerja, malam dah penat. Bila masa nak membaca kan? Okey, sebab itulah saya buat video ni untuk anda, supaya semua orang, tak kira kaya atau miskin, ada masa atau tak, boleh baca banyak buku dalam setahun. Okey, perkara pertama sekali yang anda perlu tahu adalah sebenarnya tak mengapa kalau anda tak habiskan sesebuah buku. Kadang-kadang bila kita baca buku kan, chapter 1 and then chapter 2 nampak menarik lah, tapi start chapter 3 kita dah rasa boring. Pada masa yang sama, ada pula buku lain yang kita teringin nak baca, tapi dalam hati rasa macam bersalah sikit kalau tak habiskan buku yang tadi tu. Jadi macam mana nak buat? Bila jadi macam ni, anda perlu move on dan baca je buku seterusnya yang lebih menarik lagi. Memang rasa macam rugi kan sebab tak habiskan baca buku tadi. Tapi bila anda dah start rasa boring, anda akan baca dengan sangat perlahan dan kadang-kadang berbulan-bulan pun tak habis lagi buku yang boring tu. Jadi kalau benda ni berlaku, anda takkan boleh move on dan baca buku yang lain. Jadi bagi saya, yang ini lagi rugi dari kita tinggalkan buku yang boring tu dan start je dengan buku yang baru. Anda anggap buku ni macam kita baca blog. Kalau separuh jalan tak best, kita tinggal je. Jangan rasa bersalah. Tapi ingat, mesti tinggalkan tu untuk baca buku lain tau. Bukan tinggal tu untuk tak baca terus buku. In fact, lagi awal kita boleh detect yang buku tu tak best, lagi awal kita boleh tinggalkan dia dan baca buku yang lain. Okey, poin yang kedua ni bagi saya sangat senang nak dibuat. Biasanya kalau kita tetapkan masa untuk membaca, kita akan dapat ikut sekejap je. Bila ada hal urgent yang nak buat pada masa yang kita dah set tu, kemungkinan besar hari esok tu kita dah tak ikut dah jadual yang kita buat tu. Jadi cara yang paling mudah untuk dapatkan masa membaca adalah sebelum kita tidur. Setengah jam sebelum kita tidur tu, manfaatkan sepenuhnya untuk membaca buku. Ada dua faedah membaca buku sebelum tidur berbanding dengan kita main telefon. Yang pertama, kalau buku tu jenis yang memberi maklumat, kita of course lah dapat belajar benda baru. Dan yang kedua, biasanya kalau kita atas katil dan baca, kita akan cepat mengantuk kan. Jadi kita pun cepat tertidur. Jadi belajar pun dapat, tidur pun dapat. Tak perlu baca lama sangat sebab esok hari nak kerja kan. Jadi kalau dapat setengah jam sehari membaca pun, dalam setahun memang boleh baca buku dengan sangat banyak. Bila kita dah amalkan rutin ni lama-lama, rasa macam nak tidur tu tak boleh nak tidur kalau tak baca buku. Tapi yang penting sekali, kita punya phone mesti letak jauh-jauh. Kalau sebelum tidur kita start check Instagram lah, Facebook lah, memang tak baca buku lah jawabnya. Bagi saya, kita perlu campur adukkan benda yang serius dan benda yang tak serius dalam bahan pembacaan kita. Kadang-kadang kita rasa bersalah kalau baca novel-novel fiction yang tak bagi kita ilmu yang banyak kan. Daripada macam tu, baik tengok TV, betul tak? Tapi kalau kita sentiasa nak baca pasal business, pasal motivation, lama-lama jemu. Last-last boleh give up terus sama-sama membaca ni. Jadi sebab itulah kita perlu campur adukkan bahan pembacaan kita, terutama sekali dengan benda yang kita minat. Contohnya kalau kita minat movie Harry Potter, tak jadi masalah kalau kita beli buku Harry Potter satu set dan baca. Ada kawan-kawan saya yang baca buku Harry Potter kata baca buku ni lagi best dari tengok movie.
Mana taknya buku tu ada beribu muka surat, tapi movie tak sampai 2 jam pun. Jadi dalam novel ni memang lebih banyak details dan sangat menyeronokkan masa kita baca berbanding dengan tengok movie. Dan kebanyakan movie yang ada dekat wayang pun berasal dari buku-buku novel ni. Jadi sebenarnya baca buku fiksyen ni sangat menyeronokkan. Di samping tu kita selang-selilah dengan buku ilmiah seperti pengurusan masa ke, bibliografi orang yang kita minat ke, atau buku-buku agama dan juga buku-buku motivasi. Satu lagi tips yang membolehkan anda membaca sebanyak 50 buku setahun adalah jangan terkejut ya, dengan cara tak membaca. Pelik tak? Macam mana kita boleh membaca walaupun tak membaca? Tips ni sangat berguna bagi orang yang banyak spend masa dia travelling pergi dan balik kerja dalam kereta. Jika anda setiap hari menghadap jam, anda boleh langgan audiobook supaya anda boleh dengar buku tu dibacakan untuk kita. Ramai yang tak tahu pasal audiobook ni. Bayangkan kalau anda travel selama 1 jam setiap hari kan, 30 minit pergi, 30 minit balik kerja. Daripada anda dengar lawak-lawak dekat radio tu, lebih baik kalau anda dengar audiobook tentang benda yang anda minat. Servis seperti Audible amat mudah digunakan, asalkan ada internet lah dekat telefon, dah boleh dengar audiobook. Kalau boleh connect terus dengan Bluetooth kereta, lagi senang, semua orang boleh dengar. Bayangkan kalau sejam travel, anda dapat spend 45 minit dengan audiobook. Dalam setahun, banyak buku yang anda boleh habiskan masa jam je. Dan bagi saya yang paling best, buku tu kita dapat habiskan dan kita boleh belajar tanpa perlu membaca. Best tak? Okey, jadi kita dah tengok 4 tips yang anda boleh gunakan untuk membaca lebih 50 buku setiap tahun. Dengan baca buku yang banyak begini, saya yakin anda akan belajar banyak benda dari pengalaman orang lain, dan sedar tak sedar anda akan implement apa yang anda baca tu dalam kehidupan seharian anda. Lagi banyak anda baca, lagi banyak mindset anda akan berubah dan anda akan ada sangat banyak idea. Saya yakin kehidupan anda akan berubah dengan mendadak selepas anda banyakkan buku yang anda baca. Untuk tips yang kelima ni, saya nak cadangkan anda membeli sebuah Kindle. Kindle ni adalah e-book reader di mana anda boleh beli buku secara online dan terus baca dalam Kindle. Konsepnya sama macam baca dalam telefon, tapi anda takkan ada distraction seperti message dan sebagainya. Dan paling penting, skrin Kindle ni dia tak sakitkan mata kalau kita tengok lama-lama. Nak baca 2 jam, 3 jam pun mata kita tak sakit. Rasa macam baca buku yang sebenar lah. Yang seronoknya, kalau kita dah mula baca banyak buku, semua ni boleh diakses menggunakan Kindle. Dia ringan je dan tak perlu lagi bawa buku yang tebal-tebal ke sana kemari. Ada setengah model Kindle, dia boleh siap download audiobook lagi. Jadi bolehlah kalau dengan buku tersebut anda dah tak larat nak baca, anda boleh dengar saja. Satu lagi, skrin dia ada cahaya yang sikit dan tak terang sangat. Jadi kalau nak baca malam-malam tu boleh, dan dia tak mengganggu sangatlah kalau pasangan anda ada di sebelah. Kalau nak guna phone pun okey, sebab boleh download apps Kindle untuk baca di sana. Cuma skrin dia sekarang terang sikit lah dan mata kita sakit bila lama-lama tenung skrin tu. Satu lagi kelebihan Kindle ni, disebabkan buku yang ada dalam tu semuanya digital, harga buku dia jauh lebih murah dari buku-buku fizikal. Ada kadang-kadang buku yang secara fizikal kita kena bayar, tapi dalam Kindle free je. Jadi ini satu lagi lah kelebihan dia, iaitu buku tu murah sikit. Cuma anda kena invest sikit lah pada permulaan untuk beli sebuah Kindle. Okey lah, dah macam salesman Kindle pula saya ni. Tapi sebenarnya anda kena ingat, Kindle ni hanyalah alat saja. Yang penting adalah keinginan anda untuk membaca. Jangan sebab tak ada Kindle tak membaca pula tau. Okey, jadi itulah 5 tips yang anda boleh gunakan untuk baca lebih dari 50 buku setahun. Tips ni memang saya sendiri personally gunalah. Dan tak kira siapa pun anda, tips ni boleh digunakan supaya kita dapat belajar lebih banyak dari penulis-penulis buku tersebut. Ikut cara anda sendiri, sama ada nak guna semua tips atau anda boleh pilih 1 atau 2 tips yang sesuai dengan anda dan buat secara konsisten. Jadi apa pandangan anda tentang tips-tips ni? Ada lagi tak tips yang anda rasa saya terlupa nak masukkan dalam video ni? Kalau ada, komen di bawah. Dan pada yang baru terjumpa channel ni, jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Selamat membaca.